وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan lagi kuliah pengajian. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada kali ini kita nak menyambung perbincangan kita berkenaan dengan hukuman had murtad. Kita telah pun melihat tajuk ini dalam kuliah yang lepas. Bermula daripada ta'rif murtad, siapa dia orang yang murtad, garis penentu murtad, bagaimana sesuatu boleh menjadi murtad. Begitu juga hukuman ke atas orang yang murtad. Kali ini kita nak menyambung syarat-syarat pelaksanaan hukuman ke atas orang yang murtad. Sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini, hukuman murtad ialah hukuman mati serta merta. Namun demikian, hukuman ini tidak boleh dilaksanakan melainkan setelah memenuhi syarat-syarat yang berikut. Pertama, baligh dan berakal. Perbuatan murtad oleh kanak-kanak dan orang gila tidak akan diambil kira kerana mereka bukan mukallaf. Maknanya kalau kanak-kanak dia menyebut sesuatu yang kalau kita kira dia murtad lah, tapi sebab dia kanak-kanak maka dia tidak dihukum murtad. Kalau orang tua mungkin makna kata dia akan dihukum sebagai orang murtad lah, tapi dengan sebab dia kanak-kanak dia tidak mukallaf, maka kata-katanya itu tidak dikira sebagai satu dosa dan menyebabkan dia keluar daripada Islam. Kanak-kanak ni dia memang tidak ada apa-apa kesalahan, dosa tak ada. Termasuk juga orang yang gila pun samalah.
Orang gila ni kata-kata ni tak dipakai pun. Tak dipakai orang gila kan. Orang yang tidak berakal kan? Gila yang memang sewil tu lah kan? Gila ni sewil lah kan? Dia punya akal itu sudah tidak berfungsi dengan betul, tidak waras kan? Tidak waras. Gila, dan ni pun macam-macam gila. Gila jawatan, gila nak jadi Perdana Menteri semua dah kan? Gila meroyan semua betul. Bakat meroyan habis. Buat tenang, relax. Semua itu ketentuan Allah, redha je lah. Buat tenang, insyaAllah. Kita kira lain nanti ya. Jangan gila sudah lah kan? Jadinya, tapi itulah gila kuasa ni tuan-tuan, bahaya tuan. Kalau nak banding orang gila yang gila-gila tu, itu dia tak kacau orang, dia kira diri dia itu tuan. Tapi orang gila kuasa ni memang susah tuan. Dia memang payah. Maknanya kata dia boleh bertindak di luar batasan-batasan syarak. Dia boleh membunuh. Orang gila kuasa ni tuan, dia boleh membunuh, dia boleh menzalimi, dia boleh fitnah, menangkap dan sebagainya dengan kuasa yang dia ada. Dan bahaya lagi pada orang gila-gila tu kan? Bahkan dalam konteks tuan-tuan, sebenarnya kan sekarang ni kalau kita tengok TV kan, dia masalah ni mental. Masalah yang kedua lepas penyakit jantung di negara kita tuan-tuan, ni masalah stres, boleh sakit mental kan. Ini masalah yang kedua lepas penyakit jantung. Makna kata banyak tuan-tuan. Bahkan kalau kita lihat kepada kajian, 5 orang seorang mengidap penyakit mental. Bahkan dengan sebab stres boleh menyebabkan orang sakit jantung. Tu yang muda-muda kena sakit jantung pasal stres lebih sangat. 30-an dah kena sakit jantung, mati tuan. Macam tuan-tuan jangan stres tuan, relax. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa duka cita. Jangan kamu merasa duka cita dan jangan kamu merasa hina, sedangkan kamu golongan yang tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, orang beriman ni dia berpegang kepada makna kata dia ada ada prinsip. Maknanya dia ada sifat penyerahan diri yang kuat kepada Allah. Tawakal dia tinggi. Dia boleh menerima apa sahaja ketentuan Allah. Itu orang yang beriman. Dia tidak mudah putus asa. Jangan kamu merasa berkecita, jangan kamu merasa hina, sedangkan kamu golongan yang tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Janganlah kita rasa apa pun. Dunia ni tak usah kita fikir sangat kan. Biasa orang tuan-tuan, dia stres dengan dunia, dia tak stres dengan akhirat. Makna dia tak fikir bab akhirat, dia tak fikir, dia tak rasa risau tentang akhirat dia, tapi dia rasa risau tentang dunia dia. Dia risau tuan, dunia ni dia risau, tapi akhirat dia ringan. Dia tak risau pula. Itu tak kena tu. Kita kena risau akhirat. Dunia ni hilang-hilang lah. Apa harta hilang pun tak apa tuan-tuan, kuasa hilang pun tak apa. Dunia jangan iman hilang sudah. Iman hilang tuan-tuan, ini satu yang sangat musibah besar, paling besar.
InsyaAllah mudah-mudahan kita jadi golongan yang waras lagi lah. Waras insyaAllah. Baik. Cuma penjaga kanak-kanak tersebut bertanggungjawab untuk menghukum, menegur dan meminta supaya dia bertaubat daripada apa yang dilakukan atau dituturkannya. Maknanya sebagai satu didikan. Bukanlah kata wajib dia bertaubat, tapi nak didik, kata pertuturan dia itu boleh menyebabkan dia murtad. Cuma di kanak-kanak sajalah. Maknanya bukan kita mendiamkan apa yang dia buat, tuan, walaupun dia tak dosa. Kita kena nasihatkan dia, minta dia istighfar, minta dia bertaubat kepada Allah. Itu didikan. Didikan. Macam juga solat kan, walaupun usianya belum balik, tapi kita dah suruh dia solat. Kalau dia tak solat, dia tak dosa pun, tapi didikan. Nampak tak? Dia mendidik, tuan. Jadi walaupun tidak berdosa, tapi kita tak boleh biarkan dia bertutur dengan pertuturan yang boleh bawa kepada dia menjadi murtad, tuan. Cuma orang gila tak kan, orang gila nak buat apa? Nasihat apa? Tapi kanak-kanak ni dia masih ada akal, walaupun mungkin dia akal itu tidak matang. Dia boleh fikir juga sebenarnya. Tapi orang gila ni nak fikir apa? Kita nak kata apa kat dia, dia kata apa pun. Tak makan zaman kan, orang gila ni. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua, diminta supaya bertaubat terlebih dahulu. Maknanya bukan terus bunuh. Dah. Bila dia murtad, bukan terus bunuh dia, tapi diminta dia bertaubat. Pesalah murtad tidak boleh dibunuh melainkan setelah diminta bertaubat terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, pesalah akan dibunuh sekiranya masih enggan bertaubat. Dia tidak akan diberikan tempoh setelah enggan dia bertaubat. Maknanya diminta dululah. Maka tempoh tu adalah, kalau kita maknanya tempoh ni kebanyakan ulama kata 3 hari. Start daripada diminta taubat tu, bagi dia masa 3 hari untuk dia berfikir kembali semula kepada Islam. Maknanya bukan kata lepas dia enggan tu bunuh, tidak. Biar 3 hari dulu. Bahkan sebagai ulama mengatakan, tengok siapa yang murtad. Kalau dia tu orang yang memang faham Islam, untuk imam murtad tuan-tuan kan, minta bertaubat enggan, bunuh terus kan. Pasal apa? Pasal dia faham. Tapi kalau mungkin ada orang dia tak faham, dia jahil kan, diberikan masa kepada dia untuk dia faham dulu, penjelasan pada dia sekian-sekian kan. Maknanya tempoh masa tu taklah terhad kepada 3 hari. Memandangkan orang yang murtad tu orang yang memang tak apa nak faham, jahil. Dia perlu masa, tuan-tuan. Sampai tahap bila dah bagi dah tempoh yang begitu jelas dah, dia enggan juga, barulah dibunuh, tuan-tuan. Dia begitu. Tengok keadaan tu macam mana. Dan dia tak sama orang ni, tuan-tuan. Dia faham tak sama kan? Jahil, orang jahil tak faham ramai, tuan-tuan. Syukur. Yang kadang-kadang setengah tu dia lompat tu masuk pergi geng-geng tarikat, hakikat, makrifat semua ni. Tuan-tuan, tentang soal akidah syariat tu dia tak kuat pada. Saya ada seorang jumpa orang tarikat, dia kata dia masuk tarikat, tapi dia tak ada lah. Tapi dia kata kita ni nak kena kenal Tuhan dulu sebelum kita solat. Kalau kita solat tak kenal Tuhan, syirik, kata dia. Tuan-tuan, bagi dia kena kenal Tuhan sedalam-dalamnya dulu, baru boleh ke solat, barulah solat pun diterima. Kalau tidak, jangan solat, kata dia. Solat pun tak diterima, syirik nanti, kata dia. Ya ke, tuan-tuan? Tuan-tuan belajar ilmu tu kan?
dan tumbuh kenal Tuhan sedalam-dalamnya baru kita solat. Solat kita kenal Allah Tuhan kita, kan? Tuhan yang mencipta alam ini, Tuhan yang mentadbir alam ini. Maknanya basically lah, kan? Cukup dah tu. Kita kenal Tuhan yang mencipta segala-galanya, Allah Ta'ala, Tuhan yang berkuasa. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ya tu, kenal lah tu Tuhan tu. Tapi dia kata belum lagi, kata dia. Jadi solat pun tidak. Ini pun bahaya di tarikat ni. Tuan-tuan jaga. Sekarang di Selangor ni pun dah berpuluh dah ajaran sesat. Ajaran sesat juga di Selangor saja lebih 20 ajaran sesat yang dikenal pasti, tuan-tuan. Yang kita pelik ni, tuan-tuan, golongan yang macam ni, mereka lebih tumpu kepada kumpulan dia saja. Dia tak peduli orang lain. Di masjid surau ni dianggap macam tak ada apa-apa bagi dia. Ustaz-ustaz selain daripada dia punya syekh dia, yang tu kira tak pakai. Daripada ni, tuan-tuan, dia tak pakai. Jadi tak betul lah, tuan-tuan, kan? Kita ni, tuan-tuan, kita punya ikutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengajar kita untuk mengimarahkan masjid, berjamaah, bermasyarakat, bergaul, tidak beruzlah, tidaklah makna mengasingkan diri, duduk dengan satu kumpulan, tak perlu orang lain. Itu bukan Islam. Bukan, tuan-tuan. Tak betul tu. Jaga-jaga, tuan-tuan. Dia orang tak masuk kepada syekh dia tu. Apa yang syekh kata tu semua dia betul. Yang ustaz lain kalau cakap menyalahi apa yang syekh dia cakap, ustaz ni tak betul. Ya, betul. Tuan-tuan jaga. Tak payahlah tarikat ni, tuan-tuan. Baik. Islam ni dia tidak ada rahsia. Maknanya dia bukan satu benda yang kita kena berahsia, tuan-tuan. Setengah-setengah tu ni, kamu tak sampai maqam lagi, kata dia. Maqam kau mana? Islam ni, tuan-tuan, untuk semua. Dan ia mudah dipelajari dan mudah diamalkan. Itulah Islam, tuan-tuan. Dia bukan satu benda yang sulit, yang sukar untuk kita faham Islam, yang sukar untuk kita beramal dengan Islam. Ini bukan, tuan-tuan. Islam ni sesuatu yang mudah. Itulah Islam, tuan-tuan. Itulah Islam. Maknanya Islam ni dia mudah difahami dan mudah diamalkan. Dia bukan suatu benda yang payah kita nak buat. Tak ada. Maknanya adalah sikit kepayahan tu, tidaklah sampai tahap ia menghalang kita untuk melakukannya. Tidak sampai tahap susah sangat. Tidak. Adalah sukar tu ada, tapi tidaklah sukar sangat. Boleh buat. Nampak? Jaga ni. Baik. Dalam sebuah hadis berkenaan perlantikan Abu Musa Al-Ash'ari sebagai gubernur di Yaman, antara kandungan hadis ini dinyatakan kemudian Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dihantar ke Yaman. Apabila beliau tiba, Abu Musa memberikan kepadanya bantal, iaitu bantal alas untuk tempat duduklah, dan berkata, turunlah, maknanya duduklah. Pada ketika itu terdapat seorang lelaki yang terikat. Muaz bertanya, apakah yang berlaku? Siapa dia ni? Laki-laki ni siapa yang diikat apa dia? Kenapa yang diikat ni? Abu Musa berkata, dia seorang Yahudi yang telah memeluk Islam, tetapi kemudian kembali kepada agama Yahudi. Maknanya murtadlah.
Yahudi ini dia masuk Islam, kemudian dia masuk balik agama dia balik, keluar Islam. Abu Musa berkata, duduklah, suruh Muaz duduk. Muaz berkata, saya tidak akan duduk kecuali setelah dia dibunuh. Inilah hukum Allah dan Rasulnya. Beliau ulang sebanyak 3 kali. Lalu Abu Musa memberikan perintah, lantas orang Yahudi itu pun dibunuh. Pasal apa? Dia murtad, dia enggan bertaubat. Jadi Abu Musa bin Muaz ni dihantar sebagai qadi di Yaman, qadi hakim. Mula-mula Abu Musa dulu, bila Yaman telah dibuka dengan Islam, ditakluk dengan Islam, maka Abu Musa dihantar sebagai gubernur, dilantik Rasul sebagai gubernur. Kemudian pula Muaz bin Jabal dilantik sebagai hakim di Yaman. Jadi hakim ni, tengoklah, pasal seorang Yahudi ni dia murtad, dia pula hakim, dia tak nak tunggu-tunggu, minta dia bertaubat. Kalau enggan, barulah dihukum dengan hukuman Islam, iaitu dibunuh, tuan. Hukum dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat yang ketiga, kemurtadan yang disahkan melalui pengakuan pesalah sendiri ataupun melalui saksi yang sahih dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Maknanya sampai kesalahan murtad itu sama ada dengan pengakuan dia sendiri, dia keluar daripada Islam, ataupun ada saksi yang menyaksikan dia seorang yang murtad. Bisa kata dia nak ada orang nampak dia masuk tokoh itu, kemudian dipakai menyembah sembah pula, buat sembah-sembah pula di tokoh hidup itu satu perbuatan yang boleh menyebabkan murtad. Mesti ada orang nampak, mesti kata saksi itu. Mana kena ada bukti lah. Untuk nak mensabitkan kesalahan ni kena ada bukti. Kalau tidak, tak boleh lah. Tuan-tuan, dia apa-apa pun bukti. Itu sebab tuan-tuan, dalam konteks kadang-kadang kita ni mendahului orang ni telah berdakwa, oh dia dah salah. Bukan, tuan-tuan, seorang yang didakwa dia belum bersalah, dia baru didakwa, belum tahu lagi dia salah ke tidak. Kita ni tuan-tuan kira salah tu, perompak lah, pencuri lah, iya ke tuan-tuan? Jangan, kita jangan makna kata terus, makna kata salah, biar mahkamah menentukan dulu. Kata dia salah-salah. Itu sebab dalam Islam tuan-tuan, al-aslu bara'atul zimmah, asal sesuatu dia tidak bersalah selagi mana tidak ada bukti yang menyatakan dia salah. Selagi tak ada bukti, tak boleh kata orang itu salah, tuan-tuan. Mungkin dia salah, tapi bukti tak ada, kita tak boleh kata dia salah. Tak boleh. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ini kaedahnya, iaitu keterangan bagi pendakwa dan sumpah bagi orang yang didakwa. Keterangan kena pertuduhan, tapi tak boleh kata dia salah tulis. Jangan, itu sikit dengan cermat. Tak boleh kata salah lagi. Kita kira salah orang, tak bagi orang tu dihukum. Seronok sangat kita tuan, tengok orang kena hukum. Silap air bulan kita pula buat salah esok, mana tahu. Jangan tuan, kita kalau boleh mengharapkan tak salah, begitulah. Maknanya itu sebab Islam agar lebih baik silap kerana tidak menghukum orang yang bersalah daripada silap menghukum orang yang tidak bersalah. Tuan-tuan, adalah lebih baik, afdal tuan-tuan, silap kerana tidak menghukum orang, dia salah tapi silap tak hukum, lebih baik daripada silap menghukum orang yang tidak bersalah. Dia tak bersalah tapi silap dihukum dia. Tengok tu, Islam mengambil kira begitu, dia cermat. Bukan nak hukum sangat tuan-tuan. Islam bukan agama menghukum. Kalau boleh lepas.
Kalau ada ragu-ragu, kesamaran, syubhat, tak boleh kata dia salah, tuan-tuan. Begitu. Dia dengan Allah, dia di akhirat esok walaupun lepas di dunia, akhirat esok tak lepas. Betul tak? Di situ kita tahulah salah ke tidak. Mungkin tak ada bukti di dunia, tapi akhirat esok tersalah juga. Dia punya kesalahan dia, tuan-tuan. Kita jangan kira apa ni ya kan. Dia kata kira nak tengok orang salah kan? Tak boleh. Itu 3 syarat. Baik. Implikasi kepada kesalahan murtad. Apa implikasi kepada kesalahan murtad? Apabila seorang Muslim telah disahkan murtad serta enggan bertaubat, kesalahan ini membabitkan beberapa implikasi penting selain daripada hukuman mati yang dinyatakan tadi. Implikasi tersebut adalah seperti berikut. Pertama, kesemua hartanya akan ditahan. Orang murtad itu hartanya akan ditahan, akan dirampaslah. Harta ini akan diletakkan di bawah jagaan pemerintah atau wakilnya dan akan hanya digunakan mengikut keperluan. Sekiranya pesalah bertaubat dan kembali kepada Islam, harta ini akan dikembalikan semula kepada orang yang murtad, yang bertaubat tadi lah. Mana tak dia ambil terus lah. Cuma tahan dulu. Kalau dia bertaubat, setelah balik. Dengan ini jelas bahawa sepanjang kemurtadannya, harta ini masih diakui sebagai miliknya. Sekiranya pesalah enggan bertaubat dan dihukum mati, hak miliknya dikira telah dibatalkan sebaik sahaja dia murtad. Maknanya kata bila dia dihukum mati, harta itu akan menjadi milik Baitul Mal, tidak diwarisi harta orang yang murtad, tuan-tuan. Maknanya tak boleh. Ini bermakna taraf hak miliknya bergantung kepada keputusan sama ada dia bertaubat atau masih kekal murtad dan dihukum mati. Itu yang pertama. Implikasi yang kedua, kesemua urusan dan akad sivilnya seperti jual beli, anugerah, gadaian dan sebagainya terbatal. Kerana status sebagai murtad menggugurkan segala kelayakannya. Maknanya orang murtad itu, tuan, dia tidak ada apa-apa lagi dah. Status dia sebagai seorang untuk jual beli tidak sah. Kalau ada apa-apa akad, tuan, maknanya batal. Itu. Maknanya orang ni memang tak ada apa dah. Kelayakan dia gugur lah. Yang ketiga, gugur segala hak untuk waris mewarisi antara dia dengan saudara maranya. Sekiranya seseorang saudaranya mati ketika tempoh kemurtadannya, dia tidak berhak mewarisi pusaka walaupun pada dasarnya dia disenaraikan sebagai pewaris. Maknanya bila dia murtad, ada umpamanya bapa dia meninggal ketika dia murtad tu belum dihukum lagi, dia tidak boleh mewarisi harta bapa dia. Ini berpandukan sabda Nabi SAW, la yarithul muslimul kafir wa la yarithul kafirul muslim. Seorang muslim tidak boleh mewarisi pusaka orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta seorang muslim. Tak boleh. Maknanya kalau dia mati juga, kalau orang ni dihukum murtad ni, dia dibunuh, hartanya juga tidak diwarisi oleh ahli warisnya, tuan. Sebab dah ada perbezaan agama. Ini katakan implikasi tu. Yang keempat, pesalah dipisahkan daripada isterinya dan akad nikah mereka digantung. Sekiranya pesalah bertaubat dan kembali memeluk Islam dalam tempoh iddah, isterinya boleh kembali tanpa akad yang baru. Di sini jelas akad asalnya masih sah.
sekiranya pesalah tidak bertaubat dalam tempoh iddah, akad nikah akan terbatal. Dengan ini jelas akad ini terbatal sebaik saja pesalah murtad. Sekiranya pesalah bertaubat selepas tempoh tersebut, dia hanya berhak untuk kembali kepada isterinya melalui akad dan mahar yang baru. Maknanya tuan-tuan, bila seorang pasangan, mungkin kata suami murtad, seorang suami dia murtad, maknanya dia kena dipisahkan daripada isterinya. Maknanya berlakulah satu perpisahan. Dan tempoh itu umpamanya lepas dia bertaubat, dia boleh balik kepada isterinya, asalkan dalam tempoh iddah kan. Tapi misal kata dia murtad dah lama dah, kemudian iddah pun dah habis, kemudian dia bertaubat lepas pada itu, kalau dia nak balik kepada isterinya, dia kena akad yang baru dan mahar yang baru, pasal iddah dah habis. Tapi kalau dalam tempoh iddah, dia boleh kembali setelah dia bertaubat. Selagi mana tempoh bertaubat itu, maknanya tempoh iddah ada. Bila dia bertaubat, dia boleh kembali balik kepada isterinya. Begitu kan? Dia mesti dipisahkan dah. Pasal dah murtad, berbeza. Maknanya kata dia dah kafir dah, tak boleh ya kan? Melainkan dia taubat dah, itu dia punya implikasi. Kemudian implikasi hukuman murtad ke atas hukuman mati ke atas pesalah murtad. Implikasi ini adalah selain daripada implikasi murtad yang dinyatakan tadi, implikasi ini adalah seperti berikut. Yang pertama, haram dimandikan. Bila orang tu telah dibunuh, manusia pesalah murtad, dia enggan bertaubat dan dibunuh, apa implikasinya? Iaitu haram dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan. Ini kerana pesalah tidak akan dihukum mati, melainkan kerana telah terkeluar daripada Islam. Sedangkan jenazah yang dimandi, dikafan dan disembahyang ialah jenazah orang yang tunduk dan akur kepada hukum Islam. Firman Allah Ta'ala, wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad, yang berpaling dadah daripada agamanya, yakni Islam, lalu ia mati sedang ia tetap kafir, ada di kafir. Orang kafir ni tuan-tuan, dalam Islam ni kita tidak mandikan, tak kafankan, tak sembahyangkan, cuma kebumikan, lepas tu habis begitu. Korek lubang kabur, senang kita lepas ni. Orang kafir ni tuan-tuan, korek lubang kampus, selamat tinggal. Talqin tak lah, hanya ada talqin pula. Siap doa tahlil lagi tak boleh. Dia dah kapiak dah. Apa doa pi lagu mana pun minta dia diampuni, minta dia rahmati, tak jadi dah. Kita hanya mendoakan keampunan bagi orang Islam, walaupun dia jahat, walaupun dia tak sembahyang, tuan-tuan, tetap kita mendoakan agar diberi pengampunan. Pasal apa? Dia masih dikira sebagai Muslim. Tapi yang murtad ni tuan-tuan, dia kafir, terkeluar daripada Islam. Orang yang terkeluar daripada Islam tidak didoakan keampunan dan rahmat untuk mereka, tuan-tuan. Yes. Azan dulu ya. Azan, buat azan dalam. Ya, silakan. Allah
Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh dikebumikan di tanah perkuburan orang Islam. Sebaliknya jenazahnya akan dikebumikan jauh daripada kawasan perkuburan orang Islam. Yang ketiga, kesemua saudaranya tidak boleh mewarisi pusakanya, kerana hubungan yang diakui oleh Islam ialah persamaan agama telah pun terputus. Ini berpandukan hadis yang dinyatakan tadilah, la yathul muslimul kafir wa la yathul kafirul muslim. Tidak mewarisi harta orang Islam, tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. Pasal perbezaan agama, tak boleh ada waris mewarisi. Tambahan pula, hak milik bersalah terhadap hartanya telah pun digugurkan kerana murtad. Walau bagaimanapun, perkara ini tidak dapat diputuskan melainkan setelah bersalah disahkan mati dalam keadaan murtad. Ini kerana ia menjelaskan bahawa pesan murtad tidak lagi dianggap sebagai pemilik setelah dia murtad. Pada hartanya itu akan dirampas menjadi milik negara. Itu implikasi selepas berlakunya hukuman bunuh di atas orang yang murtad habis. Kemudian kita akan lihat kemudian tajuk yang lain-lain pada kuliah akan datang. Apabila kita akan berpindah kepada hukum meninggalkan sembahyang. Apa dia hukum meninggalkan sembahyang? InsyaAllah pada bulan depan. Ada soalan, kemusykilan, tambahan? Okey, jelas. Yang nak melaksanakan hukuman itu pihak berkuasa, bukan kita yang buat. Jadi kita kena ada saksi lah yang dia murtad tu. Ya, asal ada dia mengaku dia murtad ataupun ada saksi yang menyaksikan dia murtad lah. Ataupun mungkin sekarang ni dia sebarkan melalui media massa, itu jelas itu. Dia menulis ke, dia masuk dalam FB dia ke apa. Jadi itu jelas, itu satu benda yang perlu perlu dipanggil dan disiasat dan sah murtad. Gitu. Okey. Ya. Maknanya dia akan dipanggil untuk nak menjelaskan betul ke dia punya akaun FB dia. Sekalipun ada akaun FB yang palsu dan sebagainya,
Jadi mungkin palsu, mungkin betul. Jadi benda itu perlu disiasat lah. Siasat dulu lah. Bukan boleh kata dia punya terus. Tidak. Sekarang pun macam-macam kan, teknologi sekarang kan, macam-macam. Itu kadang-kadang setengah tu dia letak muka orang tu, lepas tu dia bubuh kenyataan. Betul ke kenyataan orang tu? Kan tak boleh kata dia lagi. Mereka memang kita dengar daripada kaset dia, ucapan dia, itu memang jelas kan? Ini kadang-kadang setengah tu letak ucapan seseorang dan bentuk tulisan, letak muka dia, padahal bukan dia yang cakap macam tu. Orang sengaja buat. Boleh betul, tak boleh percaya lagi itu. Jangan kita sebarkan lagi benda tu, tak pasti. Kadang-kadang dia ni kan, kena cek bagi betul-betul, takut nanti fitnah. Sebab dia tak kata, kita kata dia kata, kita pun sebar. Jadi fitnah ke atas diri dia kan. Jadi kena buka macam tu lah. Tak boleh. Kalau dia bertaubat, boleh lah. Kalau dia tak bertaubat, hartanya dirampas oleh pihak pemerintah. Katalah asal dia kata apa dia? Sebelum dia murtad. Dia kalau dia sah dia murtad, sah tak sah lagi? Tak, maksud saya katalah dia impor sebelum dia murtad. Ya. Maknanya masa dia impor ada punya harta dia. Sebelum dia murtad, hibah. Maknanya sekarang apabila dia murtad, impor dia batal. Hibah tu dilaksanakan lepas bila? Sebelum murtad. Okey, dia hibah. Kan sekarang ada proses hibah, kan? Hibah tu dilaksanakan lepas dia kemati ke ataupun memang hibah tu Sebelum dia murtad lah kan. Dah hibah ni ada dua jenis. Sekarang ni hibah terus, habis lah, selesai lah itu. Satu lagi hibah dalam konteks lepas dia mati, hibah tu baru dilaksanakan. Macam mana Ustaz? Hibah selepas dia mati je? Tak boleh. Dia rampas lah. Dia rampas lah. Pasal milik dia lagi, dia belum diagihkan lagi. Dia tak sikit apa? Ya. Tak sikit apa? Dan minta orang. Asnaf boleh ambil. Kalau asnaf boleh lah kita minta. Asnaf boleh. Maknanya daripada zakat kan. Zakat kan. Kalau tidak tak bayar, tak boleh lah. Dan apa orang dia minta orang. Duit mana ada lah. Duit banyak dia minta orang. Tak cukup ni. Minta lagi orang banyak duit tu. Akaun 90 juta, 90 juta. Aduh, tuan tu tak tahu betul ke tidak kan. 900 juta dari akaun ni. Nak makan apa? Tak habis. 7 keturunan pun tak habis. Duit banyak semua dia ni. Dapat mana tahu lah. Komisen dia tu. Tu kata kuasa ni tuan. Dia boleh begitu. Kita boleh kumpul kekayaan melalui kuasa. Tu orang nak berkuasa sangat tu. Dia nak pengaruh, dia nak kemasyhuran, dia nak kata dia hebat. Itu orang ada kuasa. Kemudian dia boleh luluskan ini, kemudian dia boleh dapat lagi komisen, kata dia. Bukan komisen, corruption. Itu salah. Mana dah. Semua tu mengaruh. Bahaya juga. Jawatan ni bahaya. Tak ada jawatan lagi bagus. Selamat kita akhirat. Tak ada jawapan, tak ada soal jawab sangat. Kalau ada jawatan ni, soal jawab tu besar, banyak tuan. Takut tak lepas ya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.